Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tingkatan 4. Tema pada hari ini ialah sukan dan rekreasi. Tajuk pada hari ini jutawan sukan. Teks muka surat 6 dan muka surat ke-5. Maaf, muka surat 7. 6 dan 7. Baik. Sukan bermaksud satu aktiviti yang melibatkan kemahiran dan bertujuan untuk menyihatkan tubuh badan. Manakala rekreasi pula adalah satu aktiviti yang dilakukan di luar bertujuan untuk merehatkan badan. Sekiranya kita berekreasi, kita akan rasa tenang dan rasa rileks. Baik, objektif pada hari ini ada dua. Yang pertama, menyenaraikan perbezaan sukan tradisional, sukan moden dan sukan elektronik. Baik, merujuk kepada objektif yang pertama ini, cikgu akan mengaitkan sukan dan juga permainan. Walaupun ada sedikit perbezaan dari segi maksud, iaitu kalau permainan bermaksud aktiviti untuk bersuka-suka. Tapi jika sukan bermaksud aktiviti untuk dilakukan untuk bertanding antara dua pihak ataupun lebih untuk kemenangan. Tapi ada sedikitlah persamaan antara sukan dan juga permainan. Jadi kita akan bincangkan perbezaan ketiga-tiga aspek ini. Yang kedua iaitu menulis ulasan bebas. Cikgu nyatakan bebas di sini bermaksud tiada format. Memandangkan ini kelas yang pertama, jadi cikgu tidak menetapkanlah bagaimana formatnya, bagaimana perenggannya, sebab cikgu hanya nak melihat bagaimanakah cara kamu menulis, bagaimana tahap kamu untuk penulisan. Baik, saya teruskan. Baik, gambar yang pertama ini adalah contoh satu permainan tradisional masyarakat India. Ini adalah permainan kabadi. Dimainkan oleh kira-kira 7 orang bagi setiap pasukan. Ada yang berkata, pelajar saya ada yang berkata ini adalah permainan gusti. Kalau gusti kita akan mainkan dalam gelanggang berbentuk bulat ataupun segi empat dan jumlah pemainnya biasanya 2 orang saja. Okey, ini dia kalau dilihat permainan ini dia memerlukan ketangkasan, okey. Dan permainannya juga tidak memerlukan kos yang besarlah. Permainan ini telah diangkat di peringkat antarabangsa iaitu di peringkat Olimpik. Jadi permainan-permainan kita tradisional yang lain pun banyak contohnya seperti takraw, sepak raga kan, sepak raga, congkak, batu seremban, ting-ting. Tidak mustahil satu hari nanti jika mendapat sokongan semua pihak, kita juga boleh melihat permainan tradisional masyarakat kita dimainkan di peringkat antarabangsa kan, siapa tahu. Baik, gambar yang kedua. Okey, kita beralih kepada permainan zaman moden. Antaranya ini adalah kereta kawalan jauh ataupun remote control car. Pada satu masa tak lamalah, pada masa yang lepas, permainan ini sangat popular dan biasanya dimainkan oleh orang yang berduit sebab agak mahal permainan ini. Seterusnya zaman berubah, ada juga permainan kapal terbang kawalan jauh, helikopter kawalan jauh, dan mungkin sekarang ni drone kawalan jauh. Ini kita boleh kelaskan dia sebagai permainan moden. Permainan yang lain contohnya seperti bola sepak, bola rugby, bola baling juga kita boleh kelaskan dia sebagai permainan moden. Seterusnya, ini saya rasa semua orang tahu. Apa ni? Ini gasing Beyblade. Gasing moden lah senang cakap. Kalau dahulu gasing tradisional besar. Ini sekarang ni kecil dan berwarna-warni. Dan bentuknya pun sangat menarik. Ramai yang memainkan gasing ini. Seterusnya, ini adalah permainan Dota. Ini adalah contoh permainan elektronik ataupun dipanggil e-sukan ataupun bahasa Inggerisnya e-sport.
Sangat popular dalam kalangan pelajar. Kini terdapat banyak permainan, contohnya PUBG, Mobile Legends, Among Us dan sebagainya. Seterusnya, kita pergi kepada nota dalam buku teks halaman ke-6. E-sukan. E-sukan ialah suatu bentuk permainan video yang dipertandingkan dan dimainkan dengan penuh semangat kesukanan. E-sukan telah berkembang di serata dunia dan menjadi sumber pendapatan yang lumayan. Di Malaysia, e-sukan semakin popular dan negara kita telah pun melahirkan atlet e-sukan yang berdaya saing pada peringkat antarabangsa. Dalam sesi sembang santai, atlet e-sukan dengan peminat, pelbagai cerita dan rahsia kejayaan mereka berjaya dicongkil. Baik pelajar, nanti hentikan video ini untuk salin nota e-sukan ni. Buat pause. Ataupun jika awak ada buku teks, boleh salin daripada buku teks. Cikgu nak awak salin definisi e-sukan. Sebelum tu tadi tajuk dan tema semua tu pun kamu perlu salin lah. Salin dalam buku dan tuliskan tarikh hari ini. Baik, seterusnya. Di sini ada beberapa temu bual daripada atlet e-sukan. Yang pertama, saudara Chai Yifeng. Juga dikenali sebagai Mushi. Jenis permainan yang dimainkan ialah multiplayer online battle arena iaitu MOBA. Jadi kamu boleh bacalah lebih lanjut di teks yang cikgu paparkan ni. Boleh pause nanti, hentikan sebentar untuk baca. Jadi di sini dia mengatakan bahawa kecekapan individu dan semangat kerja berpasukan, daya fikir yang tinggi sangat diperlukan untuk permainan dalam talian ni, iaitu e-sukan. Kita teruskan. Ini adalah temu bual antara beliau Mushi tadi dengan wartawan. Kalau kita lihat di sini, beliau berkongsi. Soalannya, benarkah atlet e-sukan mampu bergelar jutawan? Menurut beliau sebenarnya mampu, kerana ada pertandingan antarabangsa yang menawarkan, ni boleh tengok sini. Ada pertandingan antarabangsa yang menawarkan wang terkumpul yang mencecah puluhan juta ringgit. Ni bukan main-main ni, bukan senang nak dapat wang. Lebih-lebih lagi yang bernilai puluhan juta ringgit. Jadi tidak mustahil pemain atlet ni boleh memperoleh habuan yang besar. Ada antaranya bergelar jutawan. Baik. Tapi yang lebih penting, atlet e-sukan perlu berdaya tahan dan berdaya maju. Bukan sekadar main, bukan sekadar enjoy, seronok-seronok, bukan. Mestilah tahan. Tahan ni maksudnya besar. Contohnya macam perlu tahan ataupun kuat emosi dan juga mental. Malah fizikal juga perlu mempunyai kesihatan yang baik. Bukan sekadar main saja 24 jam tidak berhenti. Itu akan memudaratkan kesihatan saja. Tokoh yang kedua ialah Ramona Azrin. Ramona Azwin binti Zaharuddin atau nama samarannya GFI. Permainan yang dimainkan ialah Counter-Strike 1.6 and Global Offensive. Ini orangnya. Ini adalah temu bual. Penglibatan saudari Ramona Azwin dalam e-sukan ini pula bagaimana? Menurut beliau, pada awalnya dia mendapat inspirasi atau dorongan daripada Allahyarham Zasha Faris, iaitu merupakan abang dia sendiri. Abang dia. Kini saya berasa kehadiran saya amat penting untuk memotivasikan lebih banyak pemain wanita. Jadi dia ni bercita-cita sebagai untuk memotivasikan pemain wanita yang lain. Kebanyakannya pemain e-sukan ni adalah lelaki, golongan remaja. Jarang golongan wanita ni, tapi ada. Oleh itu, ibarat belayar sambil memapan. Ini peribahasa ni. Ibarat belayar sambil memapan. Saya turut membantu mereka di samping meneruskan latihan bagi memantapkan prestasi saya. Maksud peribahasa ni ialah sekali melakukan kerja, 2-3 maksud berjaya dicapai. Maksudnya dalam satu langkah tu banyak faedah-faedah yang kita dapat. Inilah maksud dia.
dalam masa mereka membantu dia membantu pemain wanita lain, tetapi sebenarnya juga dia dapat memantapkan prestasi dia sendiri. Seterusnya, okey, ini permainan lain pula iaitu Federation International di Football Association 19 atau FIFA 19 kan. Okay, ini permainan berasaskan bola sepak. Mari kita lihat siapa pemainnya. Ini pemain yang pertama iaitu Nur Amirul Afandi atau dikenali sebagai Am Tuah. Jadi antara temu bualnya dia kata di sini saya menjadi juara Asia Tenggara bagi Aegis 2016 dan Cyberfest 2017. Pada tahun 2018 saya menjuarai V12 Bundesliga Asia Tenggara. Seterusnya mara ke pertandingan dunia di Jerman. Jadi bukan calang-calang saudara Nur Amirul ni. Dia bermain di peringkat antarabangsa sehingga ke pertandingan dunia di Jerman. Tentang pertandingan dunia ni cikgu tak pasti sama ada dia pergi ke Jerman ataupun dia bermain secara dalam talian sahaja tapi itulah yang menariknya bagi e-sukan ni. Kita boleh bermain walaupun permainan itu dikendalikan di luar negara. Dan tokoh yang seterusnya iaitu Karthireswaran, anak lelaki Sugumaran. Nama samarannya Infamous 9. Baik, pada pandangan saudara Karthireswaran ni, apakah kriteria utama yang perlu ada pada atlet e-sukan? Baik, menurut beliau disiplin adalah paling utama. Nampak? Beliau mengatakan disiplin yang paling utama. Disiplin umpama akar tunjang. Tahu kan akar tunjang? Akar tunjang ni ialah akar yang panjang ke bawah bumi. Pokok yang ada akar tunjang ni macam pokok balak tu memang susahlah nak tombang. Kalau macam pokok kelapa, akar serabut. Tiup angin sikit dia tombang. Baik, yang kedua, amalkanlah gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat ni meluas ni masuk dia. Contohnya macam bersenam, jaga pemakanan. Seterusnya, elakkan perkara yang menjejaskan kesihatan dan tumpuan seperti merokok. Yang ketiga ialah pendidikan. Saya sukalah ni. Seperti merokok, merokok ni tolong elakkan. Sama ada rokok atau vape, pot. Remaja sekarang ni suka merokok. Rosak tubuh badan awak sampai membazir duit. Yang ketiga ialah pendidikan. Nampak? Beliau menekankan tentang pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi beliau. Jadi orang yang bermain e-sukan ni tak semestinya tidak memiliki pendidikan tinggi. Malah golongan profesional juga ada yang bergelar atlet e-sukan. Seterusnya, di sini cikgu kita akan bincangkan perbezaan permainan tradisional, permainan moden dan permainan elektronik. Jadi kita akan bincangkan sedikitlah ciri-ciri dia. Data peta minda ni nanti kamu boleh lukis di dalam buku tulis masing-masing. Okay. Ini adalah ciri-ciri permainan tradisional. Setelah awak melukis peta minda tadi, awak lukislah ataupun tulislah nota ringkas di tepinya. Macam mana cara sekalipun nampak menarik untuk dibaca. Okay, yang pertama, ciri-cirinya. Satu, biasanya dimainkan secara berkelompok. Berkelompok ni maksudnya dalam bulatan, ramai-ramai. Okay. Seterusnya yang kedua, bahan-bahan untuk permainannya mudah dibuat atau didapati. Contoh kalau nak main teng-teng, lukis je pakai kayu dekat tanah. Kalau nak main batu seremban, guna biji kacang hijau, jahit dalam kain. Nak main cepe, pakai tutup botol kaca, ketuk-ketuk sikit dan sebagainya. Seterusnya, ciri yang ketiga, murah. Macam saya cakap tadi lah, barang-barang tadi nak buat tu murah je. Kamu tak perlu pun pakai satu pakaian khas, uniform khas untuk bermain. Tak perlu di tempat khas. Di mana-mana pun boleh bermain. Itu contoh ciri-ciri permainan tradisional. Baik, seterusnya ciri-ciri permainan moden. Okey, ciri-ciri permainan moden, yang pertama dimainkan secara berpasukan. Biasanya ada pasukan, contohnya macam bola sepak, 11 orang dan 11 orang lah. Okey. Yang kedua, ada penonton. Yang ni biasanya permainan moden ni dia ada penonton. Okey, yang seterusnya melibatkan teknologi tinggi.
Contohnya kalau nak main bola sepak perlu pakai boot khas. Okey, kalau nak main kereta kawalan jauh tadi tu perlukan bateri, teknologi tu dan sebagainya. Dan yang ketiga, kos permainan yang agak besar. Contoh permainan bola tadi kita perlu main di stadium. Perlu ada jersey. Jadi banyak kos. Okay, seterusnya ciri yang terakhir, ciri permainan e-sukan ataupun e-sport. Yang pertama dimainkan secara dalam talian online. Okay. Memerlukan talian internet dan peranti. Ini yang paling penting. Okay. Jika tiada internet, susahlah kita nak mainkan permainan e-sukan ni. Yang ketiga, tidak semestinya secara bersemuka. Jadi pemain tu mungkin berada di luar negara dan seorang lagi pemain mungkin berada di mana-mana sajalah. Jadi mereka tetap boleh bermain, tiada halangan. Dan ciri yang keempat, boleh dimainkan pada bila-bila masa. Yang ini yang paling menarik. Kamu mungkin boleh bermain pada waktu malam, waktu subuh, waktu pagi, petang, malah apa-apa cuaca pun, ribut, banjir, asalkan ada internet dan peranti. Baik, jadi kelas telah kita bincangkan tadi, tugasan untuk kali ini ialah buat satu ulasan tentang perbezaan permainan tradisional, permainan moden dan permainan elektronik. Jadi cikgu dah tegaskan, untuk format tugasan ni cikgu tak tentukan. Sebab cikgu nak tengok bagaimana cara kamu menulis. Jadi tulislah, jumlah perkataannya bebas, bentuknya bebas. Asalkan jangan lari daripada tajuk tadi. Jadi itu saja kelas pada hari ini. Terima kasih dan sedikit kata-kata daripada cikgu. Kerja bertangguh tidak akan siap. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.